Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 4 Arif dan 4 Bijak Sekolah Kebangsaan Bukit Tamboi. Baik, cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Fairul Wazir bin Abdul Wahab yang akan mengajar kamu reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4 tahun 2021. Baik, uh, sesi pengenalan pada hari ini dan termasuk cikgu akan ajar topik yang pertama pada hari ini. Jadi kita kenalkan dulu tentang buku teks kita dan buku latihan apa yang diperlukan. Okey, kita akan guna buku teks dan juga buku latihan untuk kamu tulis, lukis dan sebagainya. Jadi buku latihan yang cikgu perlu adalah buku panjang. Ya, buku panjang. Dan cikgu nasihatkan kedua-dua buku ini, buku teks dan juga buku latihan, pastikan anda balut dengan plastik. Ya, balut dengan plastik. Sayangi buku kamu. Kira buku latihan maupun buku teks. Okey? Baik. Sekarang pada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini akan bermula pada muka surat 2 hingga 7. Baik, kita tengok sekarang sini tentang buku teks kita. Okey, tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini, kamu boleh tengok kat sini pada bahagian pendahuluan, iaitu kamu boleh lihat kita ada 6 topik di situ yang utama. Yang pertama adalah keselamatan bengkel. Keselamatan bengkel. Kemudian, unit 2 kamu akan pelajari pengenalan kepada reka bentuk. Kemudian unit 3 kamu akan pengenalan kepada teknologi. Kemudian tajuk yang keempat, reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan dan terakhir sekali adalah reka bentuk pengatur caraan. Jadi 6 topik yang kita akan belajar pada tahun ini 2021. Okey. Baik. Seterusnya, baik kita masuk tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Buka pada muka surat 2. Okay, kamu tengok kat situ pada muka surat 2. Ni. Unit 1, keselamatan bengkel. Kamu boleh tengok kat situ perbualan antara murid dan cikgu. Kamu tengok situ Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alpha berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Dan pengajar ni adalah reka bentuk dan teknologi, singkatannya adalah RBT. Jadi kalau di Sekolah Kebangsaan Bukit Tamboi, bilik RBT kita terletak di bawah bersebelahan dengan Dewan Terbuka. Okey, bilik RBT kita berada di blok utama di bawah bersebelahan dengan Dewan Terbuka. Itu adalah bilik RBT. Jadi tengok apa yang Cikgu Nasir kata. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Sebelum masuk ke dalam bilik, letak dan susun beg kamu di sana. Okey? Baik, tengok perbualan di bawah tu. Mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, cikgu? Ada anak murid ni bertanya. Jadi Cikgu Nasir jawab, beg akan menghalang laluan dan ruang kerja yang akan menjadi sempit. Bila nak masuk ke dalam bilik RBT, okey, beg kamu ada buku-buku yang kamu bawa, mungkin pegang di tangan, perlulah kamu letak di luar bilik RBT. Okay? Tidak dibenarkan masuk di dalam bilik RBT kerana ia akan menghalang laluan semasa kita akan belajar di dalam, belajar dan juga kita melakukan sebarang kerja buat dalam bilik RBT. Ia akan menghalang dan mengganggu. Tengok yang bawah tu pula. Apa yang kita lakukan di dalam bengkel ini? Okey, seorang murid bertanya. Cikgu Nasir jawab, banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Memang, di dalam bilik RBT ada macam-macam aktiviti yang kita akan pelajari. Sebab kita ada tahun ni ada 6 topik yang mana kamu insya-Allah cikgu akan bimbing kamu, kita akan buat segala apa yang terkandung di dalam buku teks. Faham semua? Baik, kita tengok muka surat 3.
Okey, ada murid ni macam, uh, bertanya, "Seronoknya cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel." Jadi murid tahun 4 rasanya kamu dah biasa kot masuk bilik RBT. Kadang-kadang cikgu ada bawa masuk, kadang-kadang kita ada majlis hari anugerah apa semua, kamu terima anugerah, masuk dalam bilik RBT. Banyak barang-barang dalam tu, alatan-alatan yang cukup-cukup bahaya. Ya, betul tak? Okey, jadi apa pesanan Cikgu Nasir kepada anak murid dia? Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Okey? Jadi kamu bila ada dalam bilik RBT, kita ada undang-undang dia, kita ada langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ikuti. Bukan boleh masuk dalam bilik itu, yak, yak, ye, seronok. Bila jatuh luka dan sebagainya, ia akan memberi bahaya kepada kamu dan juga kepada cikgu. Baik, muka surat 4. Baru kita masuk topik kita pada hari ini, peraturan keselamatan. Okey, kamu tengok kat situ peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Sebab apa? Bila kita duduk dalam tu, kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Jadi, peraturan pertama sekali kamu tengok kat situ, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, kita dalam bengkel kita ada laluan-laluan, di mana laluan masuk dan laluan keluar. Jadi kamu kena akur dan kena ikut. Okey. Dan kemudian buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Bila kita sebelum mula belajar, kamu kena buka semua tingkap dan selepas kita selesai, kamu perlu tutup kembali tingkap tersebut. Kenapa kita perlu buka? Kenapa kita perlu tutup? Buka untuk memudahkan berlakunya pengudaraan masuk ke dalam bilik RBT. Bila dah habis guna, tiada siapa lagi dalam bilik, jadi kita akan tutup semua supaya tiada haiwan-haiwan luar akan masuk ke dalam bilik RBT. Ataupun nanti ada tangan-tangan yang panjang cuba menghulur ke tingkap untuk mengambil alatan-alatan dalam bilik RBT. Jadi, tingkap kita kena tutup. Faham? Okey, seterusnya, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Sebab dalam bilik RBT kita akan melakukan kerja buat. Ada kerja-kerja yang perlu kamu potong, ada yang perlu kamu pegang kayu, papan, ada guna cardboard dan sebagainya. Jadi bila kita melakukan aktiviti, bilik RBT akan bersepah dan kata bila mata memandang sakit bila melihatnya. Jadi kita perlu bersihkan biar masuk dalam keadaan bersih, keluar pun dalam keadaan apa dia? Bersih. Faham? Okey. Sekarang muka surat 5. Okey, tempat meletak beg. Jadi kita akan buat tempat meletak beg di luar bilik RBT. Jadi kamu tak dibenarkan masuk bawa beg ke dalam bilik. Kecuali jika hujan lebat dan sebagainya, barulah cikgu akan izinkan kamu untuk masukkan beg ke dalam bilik RBT. Jika tiada hujan dan sebagainya, kamu akan tinggal beg di luar, hanya membawa masuk buku teks, buku tulis dan alatan tulis sahaja ke dalam bilik RBT. Okey. Jadi letakkan beg di tempat yang disediakan. Kemudian gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Sini lah. Kamu masuk dalam bilik RBT, angkat kerusi, letak dan duduk. Jangan dah bergerak atau berlari kacau kawan. Tegah sama sekali. Nampak tangan kawan, tangan cuba nak mengambil alatan-alatan dalam bilik RBT, kamu kena maklum bagi tahu jangan ambil. Tidak boleh sentuh melainkan mendapat kebenaran guru. Faham semua? Siapa buat tindakan yang cikgu tak benarkan, dia buat apa kena lah dengan cikgu. Memang apa kena. Siapa tak kenal cikgu Fairul? Okey. Kemudian patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Cikgu nak bila kita nak masuk bilik RBT, kamu lepas letak beg apa semua, kamu akan beratur di luar. Cikgu sampai, cikgu bagi talimat, kita tengok bilangan semua, siapa hadir, siapa tak hadir. Cukup semua ada, baru kita masuk.
Bila habis belajar pun kita akan buat yang sama, kita akan beratak, cukup kira bilangan semua ada, cukup, selamat, tak ada siapa yang cedera, kita keluar dan pulang dengan seronoknya. Okey, baik, muka surat 6. Peraturan keselamatan diri. Ha? Jadi kamu tengok sini ada beberapa gambar wajah ni antara putera dan puteri, lelaki dan perempuan. Kamu tengok yang lelaki putera ni pakaian kasut yang sesuai di dalam bengkel, pakaian sekolah lah. Dan bila kita nak lakukan aktiviti, kita akan pakai apron untuk lindungi baju kamu dan seluar supaya tak ada kena benda-benda yang kotor. Okey? Jangan kemas. Jangan pakai slipper masuk dalam bengkel. Okey? Kemudian tengok yang perempuan ni pula ada dua kat sini. Contoh, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey? Tudung jangan lepas kat luar. Bila kita buat aktiviti tadi, terkepit tudung, tarik tudung, kamu jatuh. Terterak. Menangis, riau. Okey, tak mau. Masuk juga rambut yang panjang. Tapi murid cikgu kat sekolah semua bertudung. Jadi bagi sekolah yang bukan yang ada murid bukan Islam, non-Muslim. So, rambut panjang jadi kena ikat bagi cantik, kemas. Supaya orang kata bila kita buat aktiviti, tak ada yang rambut terlekat, menyebabkan terputus rambut, kamu terjatuh dan sebagainya. Okay. Kemudian tengok kat situ peraturan keselamatan alatan. Kamu boleh baca kat sini. Kamu baca sini. Tanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Bersihkan alatan selepas digunakan. Simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini semua penting untuk kita langkah-langkah keselamatan dalam kita kendalikan alatan dalam bilik RBT. Kamu boleh nampak alatan apa dalam bilik RBT? Ada hammer, ada paku, ada gergaji. Macam-macam ada. Yang ada dalam peti besi itu, yang tu cikgu kunci. Hanya cikgu saja yang boleh buka dan keluar barang. Lagi bahaya duduk dalam tu. Barang-barang macam-macam. Okey, faham? Baik, peraturan keselamatan bahan. Okey, bahan ni maksudnya bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Jadi, kamu tengok kat situ langkah-langkah dia iaitu bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, dan juga kemudian yang terakhir, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey. Jadi bahan-bahan yang ada dalam bilik RBT ni kadang-kadang ada cat. Lepas tu ada jenis alkohol apa untuk kita cuci cat dan sebagainya. Ada alat pemadam api dan semua ni benda-benda bahan-bahan yang mudah terbakar, ada kan yang boleh mudah rosak. Alat pemadam api tu bukan mudah terbakar lah. Dia nak padam terbakar. Tapi kadang ada murid-murid cikgu ni tangan gatal, dia akan guna alat pemadam api. Jadi bilik RBT ni akan berdebu warna putih. Habis lah pengalaman semua tu. Jadi jangan buat benda yang cikgu tak suruh. Okey, faham? Baik. Dan yang terakhir pada muka surat 7 kat sini iaitu fahami simbol dan tanda keselamatan. Yang ini penting. Simbol dan tanda keselamatan iaitu selalunya dia akan ada berwarna lah. Kamu boleh tengok bila warna merah, maksud dia apa dia? Larangan dan pemadam api. Kamu tengok pemadam api ada tak berwarna hijau? Tak ada kan? Pemadam api dari jauh dia letak warna merah. Jadi kita tahu itu adalah alat pemadam api. Terus kita berlari dan ambil. Dan untuk lakukan prosedur untuk memadam kebakaran. Kalau dia letak warna putih ke dia letak warna hijau, kita tak perasan. Okey. Jadi ingat, bila nampak merah tu, dia adalah larangan atau satu lagi adalah alat pemadam api. Warna kuning, apa dia? Perhatian, amaran, waspada atau potensi bahaya. Okey. Kemudian warna hijau, zon aman, pertolongan pertama. Jadi 3 warna ni, merah, kuning dan hijau ni, umpama kamu berada di traffic light lah. Bila warna merah, kamu berhenti, jangan duk gatai pi.
Bila warna kuning, kamu bersedia lah. Nah, bersedia. Bersedia untuk berhenti, jangan langkau dah sebab lepas tu warna merah. Api juga bahaya. Ya? Warna hijau boleh bergerak dengan senang lenangnya. Tu kalau kita di traffic light. Jadi inilah umpamanya bila kamu berada dalam bilik RBT. Okey, warna-warna ni akan ada dalam bilik RBT. Nah, warna biru seterusnya adalah wajib dipatuhi. Bila ada label warna biru ni, jadi kamu kena akur dan baca di situ apa yang tertera di situ, apa yang diarahkan, kamu kena akur dan ikut. Bukan lawan dia. Faham? Okey. Kemudian berwarna putih adalah informasi umum. Yang ni selalunya ada di papan kenyataan. Okey? Baik. Itu pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar cara macam ni. Jadi cikgu terpaksa huraikan secara pantas supaya tidak lama. Jadi sekadar itu pada hari ini.